Ustaz, Nah, kita di bulan Ramadan ni banyak amalan. nah, Antaranya semayang yang Ustaz sebut tadi diganda 70 kali ganda. Sangat besar tu Ustaz. nah, Masya Allah. Bayangkan macam gaji 1,000 ganda Masya 70,000. Allah. Allah. Siapa yang tak nak kan? Jadi macam mana Ustaz seorang tu nak dapat 70,000 tu dah banyak. Tapi dia nak ganda lagi. Contoh macam semayang lah Ustaz. Masya Allah. Nak besar lagi, tak nak 70, nak mungkin 100, 1,000 ganda ke contoh sebagainya. Macam mana, ada peluang ke Ustaz? Masya Allah. Soalannya sangat baik daripada orang yang baik. Dengan niat yang baik untuk membuat sesuatu yang baik. Itu sahaja sudah dapat pahala. Man hamma bihasanatin walam ya'malha katabaha Allahu lahu hasanatan kamilah. Siapa ada niat yang baik, niat saja yang baik. Nah, kan soalan Ustaz Al-Fadhil, Ustaz Azian bertanya, kan niat baik itu supaya apa? Supaya Al-Faqir dapat jelaskan, dapat didengar, dapat diamalkan. Itu kan niat yang baik. Maka dia tak amalkan ataupun dia tak buat, maka ditulis juga oleh Allah Subhanahu wa Taala hasanatan kamilah, satu hasanah yang sempurna. Wa huwa man hamma bihasanatin wa amalaha katabaha Allahu lahu 10 hasanat. Siapa yang berniat baik lalu dia amalkan, maka dia mendapat 10 pahala ila 700 dha'fin, sehingga 700 kali ganda lagi, wa adha'afin kathira, dan gandaan-gandaan yang banyak. Masya Allah, itu baru niat saja, belum buat lagi. Sebab itu antara hikmah kenapa sebahagian ulama mengatakan sunat kita ittiba', ikut Imam Malik untuk berniat sebulan-bulan Ramadan berpuasa di awal Ramadan. Sebahagian dalam mazhab kita Syafi'i mengatakan harus, sebahagian mengatakan sunat. Sunat lebih kuat. Untuk malam Ramadan yang pertama kita niat nawaitu sauma ghadin an ada'i fardhi syahri Ramadan hadhihi sanah lillahi ta'ala. Itu untuk mazhab kita, dan kita taklid kepada Imam Malik yang mengatakan tidak mengapa untuk kita berniat sebulan-bulan Ramadan. Apa hikmah dia? 2. Satu, tadi itu. Tadi itu man hamma bihasanatin. Kan siapa yang berniat untuk perkara yang baik. Tadi kan niat perkara yang baik untuk berpuasa sepanjang punya bulan Ramadan, maka dah dapat niat tadi itu. Dapat pahala dah, dan dia buat dapat 10 pahala. Kalau ditakdirkan dia meninggal di pertengahan Ramadan umpamanya, maka dia ditulis dapat pahala sepenuh Ramadan. Kerana niat tadi itu. Tengok betapa niat sahaja. Masya Allah. Kalau dilakukan sepenuhnya, sudah pasti lebih banyak. Yang seterusnya, hikmahnya ialah dalam mazhab kita Asy-Syafi'i, kalau tertinggal niat pada mana-mana malam, maka hukumnya batal. Sebab puasa itu satu set. Maksudnya daripada malam sampai petang. Malam niat sampai petang untuk buka puasa. Satu set. Hikmahnya begini, kalau ditanya kepada fuqaha mazhab Syafi'i, kenapa harus setiap malam? Sebab puasa itu satu set. Maksud, kalau hari pertama sah, kedua sah, yang ketiga sah, yang keempat batal. Apakah puasa yang batal hari keempat ini akan menjadikan puasa-puasa sebelumnya batal? Tidak. Sebab setiap hari dia ada set yang tersendiri. Lalu hari yang kelima sah, hari yang keenam sah. Apakah dengan hari kelima, enam, tujuh seterusnya sah, lalu yang batal tadi jadi neutral balik jadi sah? Tidak juga. Kerana setiap hari itu satu puasa. Sehingga yang batal tadi diqadakkan lepas daripada Ramadan. Itu hikmahnya kenapa dalam mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i mewajibkan setiap malam. Naam. Solat yang ditanyakan tadi, di bulan Ramadan, ada tak cara untuk lebih berganda? Ada. Kita jawab yang mudah dulu, Ustaz Azian. Macam mana? Pi 3 negara, pi 3 tempat. Satu, Al-Masjidil Haram. Yang kedua, Al-Masjid An-Nabawi. Yang ketiga, Al-Masjid
Al-Aqsa. Al-Masjid Al-Haram, haram ay hurmah, masjid yang sangat agung, hormat. Al-Masjid Nabawi ay masjid, itu masjid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Masjid Al-Aqsa ay al-masjid yang paling jauh, lawannya Al-Masjid Al-Adna. Kerana orang Arab Makkah berniaga, ditanya sebab mereka ada dua jalan perniagaan. Rihlat asy-syita'i was-saif. Ketika musim panas mereka berniaga di Syam. Nah, ketika musim sejuk mereka pergi ke Yaman. Dua trip perjalanan ini diinitiate oleh Datuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Abdul Muttalib. Naam. Jadi ditanya, di mana kamu berniaga? Di Syam. Di mana? Di masjid. Masjid mana? Masjid yang paling jauh, Al-Aqsa. Itu sebab itu dipanggil Masjid Al-Aqsa, lawannya Masjid Al-Adna. Itu cara paling mudah. Sebab satu solat di Al-Masjidil Haram menyamai 100,000 solat di tempat lain. Kalau di Al-Masjid An-Nabawi, satu solat menyamai 1,000 solat tempat lain. Kalau Al-Masjidil Aqsa sama dengan 500 solat di tempat yang lain. Itu di luar Ramadan tu. Kalau dalam Ramadan bertambah lagi. Kita cerita bab solat dahulu. Kemudian solat fardu itu sudah besar ganjaran pahalanya. Tetapi untuk lebih lagi besar ganjarannya, satu, kerjakan di masjid supaya setiap langkah itu yang kanan memberikan kebaikan, yang kiri menghapuskan dosa dan kesalahan, kanan lagi menaikkan martabat. Berapa banyak kaki kita pergi ke masjid, itu belum solat lagi yang berkaitan dengan masjid, perkara yang berkaitan dengan masjid, dengan jaga adabnya. Itu besar juga pahalanya. Kemudian ketika sampai di masjid, paling besar pahala jadi imam, kalau bolehlah. Kalau itu untuk orang yang biasa mungkin payah sedikit. Ala kulli hal, berusaha untuk kita pergi masjid di saf yang pertama. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alas saffil awwal. Sesungguhnya Allah dan para malaikat yang bersolawat ai memberi rahmat kepada saf yang awal. Cuma kita nak perbetulkan sedikit. Saf itu bukan garisan. Saf itu bukan barisan. Sehingga sunat bagi imam menoleh ke belakang dahulu, istawu, sawu sufufakum. Kalau makmum takut disebut sawu sufufakum, nanti Ustaz Azian dia katanya amin pula. Sebab dia ingat doa. Sebenarnya imam nak bagi tahu, sawu sufufakum, luruskan saf kamu, istaqimu wa'tadilu, hendaklah kamu lurus dan rapatkan saf. Takut makmum ingat doa, amin. Jadi sebenarnya imam nak bagi tahu. Jadi imam tengok dulu, kalau makmum tak faham guna bahasa Melayu ke, orang putih ke, tak mengapa. Bila diperingatkan begitu, bukan baris itu yang diingatkan. Sebab garis itu yang dekat kapit kita memang dah lurus. Barisan memang dah lurus. Karena itu yang namanya saf adalah orang yang mendirikan solat. Itu namanya saf. Sehingga bila dikatakan Allah Azza wa Jalla dan para malaikatnya bersolawat ai memberi rahmat kepada as-safil awal ai orang yang solat di barisan hadapan. Bukan garisan. Sebab garisan memang dah lurus. Tak lurus pun dia memang dah lurus. Kita yang kena lurus dengan tengok tumit itu. Sehingga kalau tidak ada garisan-barisan pun, kita yang lurus. Contoh solat dekat kebun, solat dekat pantai, mana-mana. Itu namanya saf. Hadis yang lain, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alas sufufil ula. Kalau tadi orang pertama solat saf. Ini saf-saf yang pertama. Maksud saf yang pertama, saf yang kedua, ketiga, itu dapat, masya-Allah. Ulama mengatakan saf yang pertama itu afdal, tetapi saf yang di sebelah kanan imam lebih afdal. Maksudnya ketika imam berdiri, maka saf yang sebelah kanan itu lebih afdal. Seterusnya, ketika kita solat, seninya supaya digandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sebahagian solat.
kita nadarkan. Tidak mengapa. Contoh, kalau anak saya baik daripada COVID ataupun negatif COVID, saya bernazar. Nazar ni untuk solat tahiyatul masjid. Atau untuk saya bernazar solat tarawih. Jaga-jaga. Dia ada kesan dia tu. Apabila solat sunat dinazarkan, satu, wajib ditunaikan. Yang kedua, solat sunat tadi tu, dia tidak berstatus sunat dah. Dia berstatus wajib, fardu. Bila fardu, macam kita sebut tadi, fardu lebih pahala daripada sunat. Tapi yang ketiga, yang ini jangan kita lupa. Cara melaksanakannya tak sama dah dengan yang sunat. Kerana itu perlu ditambah satu perkataan. Bila kita solat, contohnya tarawih, yang dinazarkan tadi itu, usalli sunatat tarawih raka'ataini ma'muman manzuratan. Dia kena sebut perkataan manzuratan, seperti yang dinazarkan. Barulah dia hasil solat tarawih yang dinazarkan. Kalau tidak sebut manzuratan, maka dia jadi solat tarawih biasa, masih berhutang lagi yang namanya nazar itu tadi itu. Begitu tambah lagi di bulan Ramadan sebegini, pahalanya sudah pasti lebih banyak. Kemudian sebelum nak mendirikan solat itu, ketika masuk dalam masjid, kan kita masuk masjid, antara yang jangan kita lupa i'tikaf. Itu adalah adab masuk masjid. I'tikaf itu pun dinazarkan juga. Boleh. Sama ada memang sudah ada nazar di rumah, ataupun masuk di pintu masjid, sliding door tu, situ kita bernazar. Contoh ya, kita tak ada nazar apa-apa, tak ada sakit apa-apa, kosong itu saja. Nak masuk masjid, niat dulu. Ya Allah, saya bernazar untuk beriktikaf selama mana berada dalam masjid ini. Itu namanya niat nazar. Bila kita masuk, lalu kita berniat lagi. Nawaitul i'tikafa fi hadzal masjid, tambah manzuran lillahi ta'ala. Sahaja aku beriktikaf dalam masjid ini seperti yang dinazarkan kerana Allah Ta'ala. Ataupun nawaitu fardal i'tikafi fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Sahaja aku berniat fardu i'tikaf. Kenapa i'tikaf jadi fardu? Sebab dinazarkan tadi itu. Sama ada kita guna yang biasa, nawaitul i'tikafa fi hadzal masjid manzuran. Saya rasa itu lebih baik sebab kita dah biasa pakai itu. Tambah saja manzuran. Dan niat itu hasil walaupun dalam solat. Ketika kita solat, kita berniat hasil, jadi. Ataupun kita tengah berjalan pun begitu juga. Sebelum nak solat tadi, i'tikaf pun sudah besar pahalanya. Seterusnya, seni juga di dalam solat itu adalah kita berniat. Ya Allah, kalau diterima pahala solatku ini, ya Allah, sampaikan ia juga kepada ayah ibuku yang sudah meninggal dunia, guru-guruku yang sudah meninggal dunia. Kenapa jadi ganda pahala tadi itu? Di samping kita berniat begitu, di samping kita berniat untuk orang lain, ketika berniat untuk orang lain itu maksudnya menolong. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Dia termasuk di dalam keumuman dalil wasta'inu bis-sabri was-salah. Wa ta'awanu 'alal birri wat-taqwa. Dan menolonglah kamu dalam perkara kebaikan dan takwa. Niat begitu tadi juga menolong, tambah lagi orang yang sudah meninggal dunia, lagi mereka mengharapkan pertolongan orang yang hidup. Seterusnya, ini daripada guru kita Syekh Ahmad Fahmi Zamzam, Al-Banjari An-Nadawi Al-Maliki, supaya solat kita itu lebih lagi besar pahala ganjarannya. Bangkit saja daripada subuh ataupun daripada tidur, ya Allah, saya berniat dan berazam untuk solat berjamaah, keseluruhan solat 5 waktu sehari semalam. Ketika tidak dan nak solat berjamaah, ditulis pahalanya juga. Pahala niat satu,
pahala berjamaah 1. Dibuat dapat 10 pahala. Begitulah. Bukan Jadi nazar tu, nah, bukan yang itu bukan nazar. Itu tidak nazar, itu niat sahaja. Ya. Jadi itulah sedikit antara cara untuk kita menggandakan ganjaran pahala dalam bab solat khusus yang kita sebutkan.